Maklumat sahih jenama dipercayai. Berita perdana edisi Rabu 20 Januari 2021. Saya Fatih Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Cabaran norma baharu persekolahan dan PDPR, pelajar patuh dan teruja. Kes harian kedua tertinggi cecah 4,000. 16 kluster baharu dikenal pasti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Persekolahan sesi 2021 hari pertama hari ini di semua sekolah menengah di seluruh negara dimulakan dengan kehadiran pelajar khususnya yang menduduki peperiksaan utama bagi tahun ini. Ketibaan pelajar pada awal pagi dimulakan dengan pemeriksaan suhu badan dan pematuhan SOP sebelum mereka dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Selain itu, pelajar juga perlu memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Mohan Cinasami. Hari ini bermulanya pendidikan secara bersemuka melibatkan pelajar-pelajar ataupun calon yang bakal menduduki peperiksaan seperti SPM dan juga STPM. Apa yang kita pasti adalah Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga pihak pengurusan sekolah telah pun menetapkan SOP yang ketat bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pelajar terjamin. Kita juga sedia maklum bahawa kesihatan dan keselamatan di kawasan sekolah ketika pendidikan perlu diutamakan. Seterusnya, nasihat daripada golongan ibu bapa amat diperlukan supaya kita dapat mengelakkan penularan wabak COVID-19 di sekolah. Tinjauan RTM di sebuah sekolah di Ibu Negara mendapati pergerakan pelajar dipantau oleh guru-guru yang bertugas. Rata-rata pelajar ditemui mengakui keselamatan setiap warga sekolah perlu diutamakan berikutan situasi pandemik COVID-19 yang masih menular. Saya menjaga keselamatan daripada kawan-kawan sebab sekarang kes COVID telah meningkat dengan mendadak kan. So kita kena menjaga keselamatan kita dan menjaga SOP dengan patuh lah. Di sekolah. Saya memakai face mask dan perlunya ada penjarakan fizikal di sekolah adalah kerana untuk mengelakkan daripada lagi ramai mangsa untuk dijangkiti daripada COVID. Saya harap betul murid-murid sekolah juga dapat menjagalah jarak dan memakai pelitup muka dan menjaga SOP masing-masing kerana kes kita meningkat hari-hari. Nak bagi jaga supaya tak berjangkit dengan kawan, dapat kurangkan kes. Sesi persekolahan secara bersemuka bermula dengan hanya melibatkan murid yang akan menduduki peperiksaan utama. Sementara pelajar-pelajar lain mengikuti pembelajaran melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sahaja. Muhammad Cinasami, Berita RTM. Tinjauan di beberapa buah sekolah di negeri-negeri mendapati sesi pembelajaran sama ada bersemuka maupun pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian bukannya masalah untuk meneruskan persekolahan. Pelaksanaan PKP tidak mematahkan semangat pelajar untuk hadir ke sekolah sebagai persediaan menghadapi peperiksaan utama. Di Pulau Pinang, sesi persekolahan bagi 33 sekolah menengah di daerah seberang Perai Utara yang dibuka pagi tadi berjalan lancar. Bagi melancarkan proses pembukaan semula sekolah, pegawai perhubungan polis di Raja Malaysia ditugaskan bagi memantau pematuhan SOP di semua sekolah. Telah pun diarahkan untuk turun padang, turun melawat sekolah-sekolah ni, menyambut murid-murid tingkatan 5 dan 6 ni kembali ke sekolah. Dan juga selain daripada menyambut dan melihat kita pegawai-pegawai perhubungan sekolah juga akan membuat pematuhan SOP.
Hampir 10,000 pelajar bakal menduduki peperiksaan SPM, SPVM dan STPM. Di Perlis, lebih 3,600 pelajar memulakan sesi persekolahan 2021 bagi persiapan menduduki peperiksaan SPM dan STPM. Dan kita di pihak ibu bapa sebenarnya dalam kebimbangan, tetapi kita terpaksa mengambil ini sebagai satu inisiatif untuk membantu calon-calon peperiksaan ini menghadapi peperiksaan mereka dengan cemerlang. Selain sekolah kerajaan, turut dibuka hari ini adalah sesi persekolahan swasta. Proses kembali ke sekolah di Sekolah Sri Seremban di Jempol Negeri Sembilan berjalan lancar dengan semua pihak berusaha membudayakan norma baharu. Kita nak menjamin dari segi keselamatan semua warga sekolah. Baik murid-muridnya, guru-gurunya serta juga ibu bapa yang akan terpaksa ke sekolah untuk menguruskan pembelajaran anak-anak mereka. Dari awal lagi, dari tahun lepas lagi memang banyak cabaran sebabnya kelas terpaksa secara bersemuka dalam talian. Jadi mungkin di situ terdapat pelajar yang ada kekurangan, ada serba masalah di situ. Tapi Alhamdulillah atas inisiatif sekolah banyak jugalah perubahan yang dia boleh buat, satu-satu diperbaiki untuk menolong semua pelajar. Secara jujurnya mesti lagi suka face to face sebab guru-guru cikgu tak tahu, dia tak tahu. Kalau online tu maybe cikgu ramai nak kena umumkan dia meluas. So cikgu nak buka WhatsApp group form 5, group form 4 tu akan ambil masa sikit. Tapi kita tapi kat sekolah lagi best sebab ada muafakat ukhuwah antara kawan-kawan. Maksudnya kalau kita tak tahu, kita tanya kawan-kawan. Kawan-kawan tak tahu, tanya kita. So kita saling ni ajar awak je saya. Selain calon peperiksaan 2020, pelajar-pelajar lain turut memulakan menjalani sesi persekolahan melalui pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR. Berdasarkan pengalaman lepas, pelaksanaan PDPR yang memasuki tahun kedua susulan penularan COVID-19 berdepan dengan pelbagai isu, antaranya capaian internet, pemilikan gadget dan keberkesanan pembelajaran secara dalam talian. Ikuti laporan disediakan wartawan Atikah Ismail. Mika, kelas nak start ni. Cepat siap. Recognize prisms and non-prism nanti ini bahagian ni kelima. Faham tak Mika? Yelah, udah tidur pula anak murid kursi Mika ni. Kita duk mengajar dia bab 5, muka surat 3, 4, 5, tidur pula. Especially yang tak ada background IT savvy, maksud tak ada pengetahuan sangat. Diorang memang mengalami kepayahan nak masuk kelas online ni. Awal-awal lah memang kita hadapi benda tu. Macam tu. Setengah pelajar masa kelas berdepan face to face pun ada yang kurang beri tumpuan semasa belum mengajar. Ini kan pula sesi pembelajaran atas talian. Bagi pelajar yang tidak dapat mengakses internet ataupun mencapai internet, utamanya di kawasan kampung-kampung, kami boleh digunakan juga dengan cara memberi latihan atau kerja rumah yang kami sediakan mengikut mingguan. Persekitaran yang tidak kondusif, itu pelajar yang berada di rumah terdapat gangguan, contohnya seperti bunyi bising. Itu reaksi ibu bapa dan guru yang mengalami cabaran dan kesukaran mengendalikan kelas secara dalam talian. Namun, bagaimana dapat kita tangani masalah ini? Ibu bapa perlu berikan sokongan dalam memastikan bahawa anak mereka dapat belajar dengan baik, dapat memahami konsep yang diajar oleh cikgu-cikgu dari rumah dalam pembelajaran dan pengajaran dari rumah itu, supaya anak-anak ini tidak ketinggalan dan tidak tercicir dalam apa sahaja perkara yang perlu dipelajari. Dan guru-guru perlu menyediakan bahan bantu
mengajar yang menarik, bahan bantu mengajar yang lebih maujud ataupun konkret untuk anak-anak ini lihat untuk menarik minat mereka. Ya, dalam masa yang sama juga yang paling penting di peringkat tadika lagi sebelum masuk tahap 1, mereka perlu ditanam minat mereka, contohnya minat nak pegang buku, minat nak membaca buku. Sementara itu, melihat kes COVID-19 makin meningkat di negara ini, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP, Aminuddin Awang berkata, PDPR adalah jalan penyelesaian terbaik untuk institusi pendidikan ketika ini. Dan di pihak guru, kami sentiasa memastikan yang terbaik disajikan kepada anak-anak pelajar. Dan sekiranya ada sebarang kelemahan, pihak kami amat mengharapkan kerjasama daripada pihak ibu bapa, sama ada dalam aspek memberikan motivasi kepada anak-anak pelajar dan juga sering berhubungan dengan guru anak-anak mereka bagi menyelesaikan sebarang permasalahan yang timbul. Kita tidak ada pilihan lain melainkan mengadakan pengajaran dan pembelajaran di rumah ini, dan ini adalah satu-satunya yang terbaik yang ada pada kita. Kegawatan kesihatan bukan alasan, teknologi hanya satu alat yang perlu ditangani dengan kebijaksanaan. Anak-anak perlu terus diberi pendidikan, ibu bapa dan guru. Kalian berada dalam satu kapal yang sama, dari menunding jari dan bercakaran, lebih baik bekerjasama. Atika Ismail, Berita RTM. Dalam pada itu, keputusan kerajaan membenarkan taska, tadika dan tabika swasta beroperasi sepanjang tempoh PKP menerima pelbagai reaksi daripada masyarakat. Ada yang bimbang kerana pergerakan anak kecil sukar dikawal sekaligus mendedahkan mereka kepada risiko jangkitan pelbagai jenis penyakit berjangkit termasuk COVID-19. Hakikatnya, tinjauan wartawan Andy Reza Rohadian mendapati Pusat Bimbingan dan Jagaan Kanak-Kanak mematuhi sepenuhnya SOP ditetapkan kerajaan bagi melindungi keselamatan dan kesihatan individu terlibat. Saya hantar anak saya kat sekolah Zaiman ni, ikutnya SOP dijalankan baguslah, sebab kena sebelum kita hantar, ibu bapa kena pakai mask dan anak pun kena pakai mask lah, kena ikut SOP yang betul lah sebelum hantar anak. Pada saya SOP di tadika memuaskan. Saya yakin je untuk hantar anak-anak ke sekolah, insyaAllah. Mula kita risau kan, sebab yelah sekarang ni pun meningkat COVID-19. Lepas tu sebab dia dah, guru-guru pun dah beritahu kita dia ikut pada SOP, so risau tu kurang sikit lah. Itu reaksi positif ibu bapa yang saya temui sejurus selesai menghantar anak-anak mereka di pintu masuk tadika Zul Iman Bangsar Ibu Negara. Selain mengimbas dan merekod suhu badan, pengasuh juga akan mengenal pasti sekiranya kanak-kanak memiliki gejala penyakit berjangkit seperti demam, selsema, sakit mata atau cirit-birit. Kalau kata anak tu demam, kita akan terus direct call parent lah. Okay. Tapi sebelum tu, bila kita cek suhu anak tu demam, kita akan separate dia daripada kawan-kawan. Kita akan asingkan dia, letak dekat bilik khas, and then kita akan call parent lah. Okay, kita call parent. Parent kena sentiasa alert dengan panggilan-panggilan sekolah lah. Pelitup separuh muka perlu dipakai setiap masa kecuali pada waktu makan. Mencuci tangan sentiasa menjadi amalan. Alat permainan dan bahan belajar tidak boleh dikongsi. Pengajaran dan pembelajaran melibatkan sentuhan fizikal dikurangkan bagi mengelak risiko jangkitan penyakit. Ya, saudara, mendidik anak-anak mengenai SOP pencegahan penularan penyakit berjangkit termasuk COVID-19 bukan satu tugas mudah. Bila anak-anak kecil ini banyak kerenahnya dan tahap pemahaman mereka juga berbeza-beza. Selain menuntut kesabaran yang tinggi, para pengasuh juga perlu kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran. Misalnya menggunakan kaedah nyanyian, lakonan dan juga tarian. Mula-mula memang susah, tapi lama-kelamaan mereka akan perlahan-lahan faham dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian. Kawan-kawan, COVID ini
COVID. Jahat tau. Betul, SOP. Kita jaga kita. Jangan ke sana ke sini. Dalam tempoh pandemik, kehadiran di Tadika dihadkan untuk anak-anak yang ibu bapanya perlu bekerja di pejabat serta petugas barisan hadapan. Andrew Reza Rohadian, Berita RTM. Lain pula ceritanya di Sekolah Menengah Petra Jaya, Kuching, Sarawak. Hari pertama persekolahan mencatat tragedi selepas seorang pelajarnya dilaporkan jatuh dari tingkat 3 bangunan sekolah pukul 6.30 pagi tadi. Mangsa yang berusia 17 tahun dari kampung Tupong Batu itu merupakan pelajar aliran sains sekolah tersebut. Mangsa dilaporkan berada dalam keadaan stabil dan kini dirawat di Hospital Umum Sarawak. Kedua Polis Daerah Kuching, SCP Awang Din Awang Gani mengesahkan kejadian tersebut. Pihaknya masih menunggu laporan penuh perubatan dan siasatan lanjut akan dijalankan. Pelepasan cukai khas hingga RM2,500 di atas pembelian telefon bimbit, komputer dan tablet yang telah berakhir pada 31 Disember 2020 akan dilanjutkan setahun lagi sehingga 31 Disember 2021. Dan pemberian data 1 gigabit secara percuma telah diberi pada orang ramai untuk melayari laman web, termasuklah untuk tujuan pendidikan. Pakej langganan khas untuk pelajar yang menduduki pepesan SPM dan STPM akan diperluaskan kepada pelajar institusi pengajian tinggi. Pakej ini juga akan disediakan sehingga hujung April 2021. Beralih ke situasi semasa COVID-19. Kes baharu hari ini kembali mencecah ke angka 4,000 dengan 4,008 kes menjadikan jumlah kumulatif kes positif 169,379 kes, iaitu jumlah harian kedua tertinggi setakat ini. Selangor kekal tertinggi dengan 1,179 kes. Kes sembuh pula 2,374 menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 127,662. 11 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya 630. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Enam 16 kluster baharu dikenal pasti hari ini di 9 buah negeri. Ia melibatkan negeri Selangor, Sabah, Johor, Terengganu, Perak, Melaka, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Pahang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan medianya menjelaskan, 11 kluster baharu hari ini melibatkan kategori kluster di tempat kerja dengan 2 kluster di Selangor, iaitu kluster Bestari Rantau dan kluster Tapak Bina Abdul Aziz. 3 kluster di Johor iaitu kluster Tapak Bina Jalan Digital, kluster Tampoi 5 dan kluster Jalan Seroja. Kluster Tapak Bina Jalan Digital ia juga dikesan di Terengganu. Manakala 2 kluster dikenal pasti di Melaka iaitu kluster Jalan Usaha dan kluster Tapak Bina Bukit Sebuko. 1 kluster dikenal pasti masing-masing di Sabah melibatkan kluster Jalan KKIP Selatan, kluster Persiaran Tasik di Perak, kluster Sungai Ibo di Negeri Sembilan dan kluster Jalan Sejahtera di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 5 kluster selebihnya melibatkan kategori kluster komuniti yang dikenal pasti iaitu kluster Batu Enam di Perak, kluster Bukit Gelugo di Pahang, kluster Jalan Niaga di Johor, kluster Kampung Bali Bata di Sabah dan kluster Sawmill Luit di Pahang.
Dalam perkembangan lain, Tan Sri Dr. Nur Hisham menafikan dakwaan petugas barisan hadapan Kementerian Kesihatan Dr. Ali Nur Hassan meninggal dunia akibat kelesuan dalam bertugas ataupun kerana jangkitan COVID-19. Sebaliknya, beliau berkata Allahyarham Dr. Ali Nur mempunyai penyakit lain dan telah menjalani beberapa sesi rawatan. Menerusi kenyataan di laman Facebook, Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memaklumkan keputusan ujian COVID-19 Allahyarham Dr. Ali Nur juga negatif. Justru beliau memohon mana-mana pihak tidak membuat spekulasi bagi menghormati jenazah serta ahli keluarga Allahyarham. Tan Sri Dr. Nur Hisham mengakui Allahyarham merupakan seorang pegawai perubatan yang disenangi semua pihak. Beliau mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Dr. Ali Nur. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD akan dilaksanakan di Kampung Orang Asli Batu Enam, Batang Padang, Perak bermula esok hingga 3 Februari depan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan langkah berkenaan diambil berdasarkan nasihat dan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan. PKPD itu bertujuan mengawal pergerakan penduduk dan memudahkan saringan bersasar di lokaliti itu yang melibatkan 494 penduduk. Sejak 14 Januari, ujian saringan telah dilaksanakan ke atas penduduk yang bergejala serta saringan kontak rapat. Sehingga 18 Januari, 12 kes positif direkodkan manakala 87 kontak rapat sedang dikuarantin. Dan sehingga semalam, lebih 178,000 pekerja asing telah menjalani ujian saringan COVID-19 melibatkan 6,667 majikan. Daripada jumlah berkenaan, 3,052 disahkan positif. Kerajaan mengerahkan semua pekerja warga asing khususnya di 6 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sabah, Kuala Lumpur dan Labuan untuk menjalani saringan COVID-19. Kos saringan ditanggung oleh majikan masing-masing. Sehingga kini 840 klinik terlibat dengan program saringan ini. Sementara itu, 752 individu ditahan atas kesalahan ingkar PKP semalam. 718 daripadanya di kompaun, manakala 34 lagi di reman. Tahap Kesihatan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang sedang menjalani rawatan serta kuarantin di Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM selepas disahkan positif COVID-19 adalah stabil. Kenyataan Pejabat Menteri Dalam Negeri turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menzahirkan keprihatinan mereka susulan tular gambar yang mendakwa beliau telah dimasukkan ke unit rawatan rapi berikutan tahap kesihatan yang merosot. Kenyataan turut memaklumkan tahap kesihatan menteri itu stabil dan memohon semua pihak terus mendoakan kesembuhan beliau. Datuk Seri Hamzah disahkan positif COVID-19 selepas menjalani ujian saringan COVID-19 pada 11 Januari lepas. Pejabat Menteri Dalam Negeri memaklumkan sebarang perkembangan berkaitan tahap kesihatan Datuk Seri Hamzah hanya akan dikeluarkan oleh Pejabat Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kemulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej kamera radar semasa di mana diperhatikan keadaan cuaca tiada hujan meliputi kesemua negeri-negeri semenanjung Malaysia kecuali melibatkan negeri di utara semenanjung dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap kini masih lagi berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak juga melibatkan bahagian pedalaman dan pantai barat negeri Sabah yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Amaran cuaca peringkat waspada juga masih lagi dikekalkan bagi negeri Sarawak melibatkan bahagian Miri dan juga Limbang dijangkakan akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke lewat malam nanti. Dan dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa, orang ramai
ramai di kawasan yang terlibat masih lagi diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Dengan keadaan angin yang kini masih lagi bertiup kencang, boleh mencapai kelajuan sehingga 60 km per jam dan juga ketinggian ombak juga masih lagi boleh mencapai sehingga 4.5 meter. Jabatan Meteorologi masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna jingga dan juga kuning ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 22 Januari ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti bot-bot kecil, sukan, rekreasi laut, perkapalan dan juga pantai. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak dan Pahang pulih sepenuhnya daripada banjir petang tadi, manakala Sabah pula beransur pulih dengan penurunan angka penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Di Sarawak, PPS terakhir yang ditutup pukul 2 petang tadi ialah di Sekolah Kebangsaan Tanah Putih di daerah Serian. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan kesemua 309 penduduk terjejas yang menjadi kumpulan terakhir menduduki PPS berkenaan telah kembali ke kediaman masing-masing. Di Pahang, PPS terakhir iaitu Sekolah Kebangsaan Temai di daerah Pekan ditutup pukul 3 petang tadi selepas semua 47 penduduk terjejas daripada 24 keluarga dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Selepas 18 hari dilanda banjir, Pahang akhirnya pulih daripada bencana itu. Hujan lebat berterusan beberapa hari juga menyebabkan tanah runtuh berlaku di kilometer 63 dan kilometer 73 Jalan Kuantan Segamat di Pekan pada 1 Januari lepas, menyebabkan laluan yang menghubungkan pantai timur dan selatan Semenanjung ditutup 4 hari. Banjir tahun ini melibatkan jumlah penduduk terjejas tertinggi dicatat dengan 27,294 orang pada 8 Januari lepas, dengan hampir 300 PPS dibuka di seluruh daerah kecuali di Cameron Highlands. 7 maut akibat lemas atau terkena renjatan elektrik. Di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir petang tadi berkurangan kepada 642 individu daripada 195 keluarga berbanding 791 orang daripada 227 keluarga pada sebelah pagi. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Sabah dalam kenyataan memaklumkan 3 PPS telah ditutup, iaitu Dewan Serbaguna Likas dan Masjid Jamik di Kota Kinabalu serta Dewan Bin Sulung Paitan. Anggota APM masih menjalankan pemantauan bersama Angkatan Tentera Malaysia. Tanah runtuh di kilometer 20 Jalan Tamparuli Ranau yang memusnahkan tempat letak kereta Taman Kinabalu akan dibaiki segera. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Dr. Joachim Gunsalam berkata, kerja pembaikan perlu dilaksanakan secepat mungkin kerana ia merupakan laluan utama bagi perjalanan Kota Kinabalu Sandakan.
Adun Kundasang itu turut mengingatkan penduduk agar berhati-hati ketika musim hujan kerana kebarangkalian berlaku tanah runtuh ialah tinggi. Runtuhan pada awal pagi itu dipercayai berpunca daripada hujan yang turun berterusan sejak beberapa hari lalu di daerah berkenaan. Mayat lelaki yang ditemukan di Pulau Rupat, Indonesia masih belum dapat dipastikan sama ada mangsa ialah seorang daripada 2 nelayan warga Malaysia yang hilang di perairan Melaka sejak 13 Januari lalu. Ketua Polis Melaka, Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata, meskipun lesen memandu ditemukan bersama mayat itu, namun identitinya masih perlu disiasat. Jelas beliau, proses bedah siasat akan dilakukan pihak berkuasa wilayah Riau, Indonesia. Kita jangkaan kita perlukan tempoh sekurang-kurangnya 1 minggu lah supaya untuk pengesahan benar-benar mayat dijumpai sama dengan apa yang kehilangan berlaku di Melaka. Daripada siasatan awal kita dapati memang ada lesen memandu, tetapi itu memerlukan pengesahan yang lebih detail. Semalam, polis menghentikan operasi mencari dan menyelamat SAR 2 nelayan dari jeti nelayan Padang Temu dekat Air Keruh. Operasi SAR yang memasuki hari ketiga semalam terpaksa dihentikan kerana pasukan mencari tidak menemukan petunjuk baharu kes berkenaan. Geng Katu yang aktif menjalankan kegiatan pecah rumah dan kedai sekitar Taiping Perak sejak awal tahun lepas tumpas selepas 2 suspek ditahan dalam serbuan di sebuah rumah Jumaat lalu. Dengan penahanan kedua-dua suspek itu, pihak berkuasa berjaya menyelesaikan 14 kes berkaitan jenayah terbabit. Kumpulan ini mensasarkan rumah dan basikal di kawasan perumahan yang ditinggalkan di kawasan yang agak sunyi, kawasan terpencil. Kalau kita lihat di Taiping, kita ni banyak perumahan-perumahan yang ditinggalkan. Yang apa tu, owner ataupun pemilik rumah ni kebanyakan mereka bekerja di luar. Kedua-dua suspek yang mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah direman sehingga esok. Pelbagai barangan termasuk basikal, telefon bimbit dan pelbagai peralatan yang digunakan untuk memecah masuk rumah turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 393, 379 dan 457 Kanun Keseksaan. Kerajaan telah menyediakan dana tambahan sebanyak 1 bilion ringgit, merangkumi hampir 800 juta ringgit kepada Kementerian Kesihatan dan selebihnya kepada Majlis Keselamatan Negara dan juga agensi-agensi lain yang terlibat. Penyediaan peruntukan ini menumpukan kepada bekalan antaranya tambahan reagen dan kit saringan serta peralatan PPE terutamanya kepada petugas kesihatan. Kerajaan akan memastikan ketelusan perolehan vaksin dan program imunisasi kebangsaan akan diberikan perhatian utama. Sebanyak 3 bilion ringgit telah diperuntukkan khusus bagi perolehan ini. Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada kadar 1.75%. Perkara itu diputuskan selepas Jawatankuasa Dasar Monetary MPC Bank Pusat tersebut bermesyuarat hari ini. Menerusi kenyataan, Bank Negara menjelaskan keputusan tersebut dibuat selepas menilai kadar OPR semasa masih lagi wajar dan bersesuaian situasi ekonomi semasa. Meskipun pertumbuhan suku pertama dijangka sedikit terkesan akibat pelaksanaan PKP 2.0, namun ia dijangka tidak seburuk tempoh sama tahun lalu. Bank Negara juga mengunjurkan ekonomi global terus menunjukkan tren pemulihan didorong aktiviti penghilangan dan perdagangan. Program vaksinasi secara agresif disokong polisi semasa dijangka mampu meyakinkan sentimen, seterusnya mengekalkan momentum pertumbuhan. Sehubungan itu, kadar inflasi asas diunjur berada pada paras terkawal bergantung kepada harga minyak global dan perkembangan pasaran komoditi.
Seterusnya, strategi subsidi minyak masak yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah mengurangkan impak negatif akibat turun naik harga minyak sawit di pasaran dunia terhadap pengguna tempatan. Kenyataan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali memaklumkan walaupun harga minyak sawit mentah MSM meningkat dengan ketara dalam tempoh Julai 2019 hingga bulan ini, namun peningkatan harga minyak masak di pasaran tempatan tidak ketara. Harga purata MSM di pasaran tempatan telah mencatat paras terendah pada Julai 2019 iaitu hampir RM2,000 untuk 1 tan dan meningkat pada paras tertinggi kepada lebih RM3,000 1 tan pada Disember tahun lepas. Lonjakan harga itu telah meningkatkan hasil kepada negara selain dapat membantu kira-kira 500,000 pekebun sawit meningkatkan taraf sosioekonomi. Kementerian juga berharap harga pasaran sawit dunia akan terus kekal tinggi tahun ini agar rakyat dapat menikmati manfaat melalui pulangannya oleh kerajaan. Datuk Dr. Muhammad Khairuddin turut memaklumkan berdasarkan data Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB menunjukkan sekitar 1 juta tan metrik sawit adalah untuk kegunaan pasaran minyak masak tempatan. Peruncit dibenarkan menghadkan pembelian minyak masak pek polybag 1 kilogram sebanyak 3 unit bagi setiap pelanggan berkuat kuasa 19 Januari. Pengarah penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Azman Adam berkata, kebenaran itu bagi memastikan lebih ramai pengguna mendapat bekalan minyak masak bersubsidi. Minyak masak dalam bungkusan polybag 1 kilogram merupakan barang kawalan yang diberikan subsidi di bawah program Skim Rasionalisasi Harga Minyak Masak. Harga yang ditetapkan adalah RM2.50 sekilogram. Dalam pada itu, Azman berkata tiada had pembelian dikenakan terhadap minyak masak bukan dalam beg polybag 1 kilogram. Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Digital ASEAN pertama ADG SOM 1 diteruskan hari ini dengan sesi perbincangan bersama beberapa rakan dialog ASEAN. Perbincangan secara telesidang itu antaranya melibatkan Amerika Syarikat, China, Jepun, Korea Selatan, India dan Kesatuan Eropah. ADG SOM 1 yang bermula semalam dipengerusikan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM, Datuk Seri Muhammad Mentek. Mesyuarat hari pertama memberi tumpuan kepada aspek-aspek keselamatan cyber, 5G, literasi digital dan Pelan Induk Digital ASEAN 2025 ADM 2025. Negara terlibat secara konsensusnya bersetuju membawa isu-isu yang dibincangkan ke peringkat seterusnya untuk pertimbangan Menteri-Menteri Digital ASEAN. Esok, mesyuarat akan diteruskan dengan acara kemuncak Mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN yang pertama, ADG Min 1, dipengerusikan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut dijadual menyampaikan ucap tama secara maya. Bertemakan ASEAN sebuah komuniti yang dihubungkan secara digital, ADG Min 1 bertujuan mengukuhkan kerjasama antara negara ASEAN ke arah membina ekosistem digital sebagai tonggak dalam pelan pembangunan pasca COVID-19. Ya, apa agaknya cerita sukan malam ini, Hazel? Saya kira mungkin ada perkongsian mengenai kejohanan badminton Toyota terbuka Thailand. Rakan penyampai, Azam, teruskan. Azam Hussein. Tan Kiang Meng, Lai Beijing tersungkur di pusingan pertama badminton terbuka Thailand. Hadi Fayad sertai kelab baru dijemput. Baik, terima kasih Fatil dan juga Hazal. Kita mulakan dengan kejohanan badminton Toyota terbuka Thailand. Beregu campuran negara, Tan Kian Meng, Lai Beijing tersingkir pada pusingan pertama pada aksi yang berlangsung hari ini. Mereka tewas kepada pasangan ranking ke-7 dunia dari England, Marcus Ellis, Lawrence Smith dalam 3 set.
Tiananmen Beijing memulakan permainan dengan baik selepas menang 21-14 di set pertama. Bagaimanapun, pasangan nombor 14 dunia itu gagal mengekang kebangkitan lawan di set kedua dan tewas 15-21. Set ketiga menyaksikan kedua-dua pasangan saling memberi tentangan sengit, namun tuah nyata tidak berpihak kepada Tiananmen Beijing yang akhirnya tunduk 19-21. Ini merupakan pertemuan pertama bagi kedua-dua pasangan berkenaan dalam saingan jelajah dunia BWF. Sementara itu, pemain perseorangan lelaki Liu Darren pula tidak perlu berpeluh untuk mara ke peringkat kedua. Ini selepas lawannya Sai Pranitz dari India tidak dibenarkan turun ke gelanggang kerana disahkan positif COVID-19. Susulan itu, pihak penganjur memberi kemenangan percuma kepada Darren. Dia dijadual berdepan seorang lagi wakil India, SH Pranoy, di pusingan kedua. Pasukan Yamaha Sepang Racing Team SRT optimis dengan kemampuan Franco Morbidelli untuk mengungguli kejuaraan motosikal dunia MotoGP musim ini. Dan menurut prinsipalnya, Datuk Razlan Razali, pelumba kelahiran Itali itu pernah mempamerkan kebangkitan mendadak dengan menduduki tempat kedua keseluruhan musim lalu meskipun bergelut dengan prestasi pada awal saingan. Pada musim lalu, Morbidelli yang berdepan masalah teknikal jentera berjaya menamatkan cabaran dengan kutipan 158 mata daripada 14 perlumbaan, sekaligus muncul naib juara di belakang pelumba Suzuki John Mir. Justeru Datuk Razlan percaya pelumba berusia 26 tahun itu berpotensi menjuarai gelaran MotoGP 2021 jika masalah teknikal tersebut dapat diatasi pada awal kempen musim ini. Beliau turut percaya Morbidelli bakal menarik minat pasukan pengeluar utama seperti Ducati dan Honda pada musim depan sekiranya muncul juara dunia. Namun Datuk Razlan menegaskan mana-mana pasukan yang berminat mendapatkan khidmat pelumba ini perlu membayar pampasan kepada Yamaha SRT kerana dia telah menandatangani kontrak lanjutan sehingga 2022. Morbidelli meraih kemenangan pada 3 perlumbaan iaitu GP San Marino, GP Teruel dan GP Valencia. Selain turut meraih kedudukan podium pada GP Republic Czech dan GP Portugal. Dia bakal bergandingan dengan rakan senegara yang juga juara dunia MotoGP 7 kali, Valentino Rossi, bagi saingan musim ini. Penyerang skuad bola sepak bawah 23 tahun kebangsaan Hadi Fayad Abdul Razak telah diumumkan secara rasmi sebagai salah seorang dari 10 pemain baru kelab Liga J3 Azul Claro Namazu untuk musim 2021. Majlis pengenalan itu berlangsung di pusat latihan kelab tersebut di Shizuoka, Jepun. Bersama pasukan baharu, Hadi akan menggunakan jersey bernombor 27. Jelas Hadi, pemilihan nombor itu kerana ianya sebagai simbolik kepada dirinya untuk menjadi lebih baik pada masa hadapan. Sebelum ini, Hadi menggunakan nombor 28 pada jersinya bersama pasukan Fagiano Okayama. Keputusan untuk meminjamkan Hadi Fayad bersama kelab tersebut dibuat selepas pihak Fagiano Okayama melakukan perbincangan bersama pemain berkenaan serta pihak Yakult Malaysia bagi mendapatkan minit perlawanan dan peluang beraksi yang lebih dalam saingan liga. Ianya juga akan memberikan pengalaman yang berharga kepada Hadi bagi saingan musim 2021. Lampu hijau oleh kerajaan untuk skuad kebangsaan menjalani kem latihan pusat secara kuarantin disambut baik Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho. Kebenaran yang diberikan itu amat penting sebagai persiapan menghadapi 2 aksi kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 pada Mac ini. Jelas Cheng Ho, ia memberi kelegaan kepadanya dalam misi mempersiapkan pasukan menjelang aksi penting menentang UAE dan Vietnam Mac nanti.
Beliau juga akan berbincang dengan FAM bagi memastikan kem latihan pusat itu dapat dijalankan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Sementara itu, Kapten Harimau Malaya Aidil Zafwan Abdul Razak berkata, kebenaran itu akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pemain bagi meningkatkan prestasi. Tambahnya, Malaysia akan ketinggalan lebih jauh jika tidak dibenarkan berlatih berbanding UAE, Vietnam dan Thailand yang telah turun berlatih lebih awal. Skuad Harimau Malaya dijadual menentang UAE dan Vietnam bagi aksi kumpulan G pada 25 dan 30 Mac depan. Beralih ke perkembangan e-sukan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM disaran menjadi badan pengelola atau pemantau kepada kejohanan FIFA 21 di Malaysia. Ia bagi memastikan komuniti permanen itu dapat menyertai liga dan kejohanan FIFA 21 yang rasmi serta diiktiraf oleh FIFA dan EA Sports sekaligus mengumpul mata untuk layak ke kejohanan peringkat antarabangsa. Pemilik Games Bond yang juga penganjur kejohanan tempatan, Fazli Razak berkata, ia penting bagi melayakkan pemain tempatan beraksi di pentas antarabangsa termasuk FIFA E-Club World Cup, FIFA E-World Cup dan FIFA E-Nations Cup. Untuk kita melangkah lebih jauh, kita haruslah juga melihat kepada official event yang mana macam kita akan lakukan bersama MFL iaitu EMFL. Untuk kejohanan peringkat kebangsaan kita ada bersama FAM. So kejohanan-kejohanan ini dapat membantu pemain itu melangkah lebih jauh dan bukan sekadar menjadi jago kampung. Pihaknya juga bakal berkolaborasi bersama FAM bagi membentuk sebuah pasukan e-sukan kebangsaan untuk beraksi di FIFA E-Nations Cup pada tahun ini. Beliau berkata demikian secara eksklusif kepada RTM di Kota Damansara. Nampaknya itu sahaja perkembangan sukan untuk malam ini. Segmen seterusnya kita ke segmen hashtag bersama dengan Fatil dan juga Hazal. Silakan. Gunung berapi Kilauea di Hawaii, Amerika Syarikat meletus. Rakaman aliran laha yang mengalir ke tasik dikongsi oleh Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS. Rakaman turut menunjukkan aktiviti dalam kawah yang diberi nama Halemaumau. Gunung Kilauea mula aktif dan meletus sejak 20 Disember lalu dan kali terakhir meletus pada 11 Januari lalu. Sekumpulan penyelamat berdepan detik cemas ketika misi menyelamatkan seekor harimau bintang yang terjatuh ke dalam sebuah perigi di Gujarat, India. Kejadian berlaku di perkampungan Kanderi di daerah Ser Somnath pada 13 Januari lalu. Penyelamat menggunakan katil kayu yang diikat tali dalam misi menyelamat terbabit. Walaupun berdepan ancaman diserang haiwan liar itu, harimau bintang berusia lingkungan 5 tahun berjaya diselamatkan dan dilepaskan semula ke dalam hutan selepas menjalani pemeriksaan perubatan. Satu rakaman lucu seekor kucing bernama Gandalf ini semasa tidur yang dimuat naik pemiliknya Gina Maria Rivera dari Florida, Amerika Syarikat tular di media sosial. Kucing ini kelihatan menggerakkan lidahnya seakan-akan menjilat minuman. Dan menurut Gina, Gandalf memiliki kebiasaan tidur sambil menghisap ekornya. Namun kali ini rutin itu berubah kepada menjelir dan menggerakkan lidah. Baiklah, paparan itu menutup berita perdana edisi 20 Januari. Terus berwaspada kerana COVID-19 kini berada dalam komuniti kita. Sentiasa patuhi SOP, amalkan norma baharu. Dan tak perlu keluar rumah jika tiada urusan penting dan jika perlu keluar rumah pun pastikan imbas MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.